Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan belajar berkenaan bab 10 perimeter dan luas bagi matematik tingkatan 1 KSSM. Okey, seterusnya kita lihat standard kandungan, iaitu standard kandungan yang pertama berkenaan perimeter. Standard kandungan yang kedua ialah kita akan lihat bagaimana formula dan juga contoh soalan bagi luas segitiga, luas segi empat selari, luas lelayang dan luas trapezium. Okay, seterusnya adalah perkaitan antara perimeter dan luas. Jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan perimeter. Okay, perimeter kita lihat definisi secara amnya. Perimeter ialah jumlah ukuran panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan tertutup. Okay, kalau kita tengok pelan lantai sebuah rumah ni, okay, perimeter bagi rumah ini adalah dinding dia ni. Okay, dinding sekeliling ni lah. Okay, sebab dia membentuk kawasan yang tertutup kan. Kita tengok contoh satu, dia kata tentukan perimeter bagi bentuk yang berikut. Okay, cara untuk kita kira perimeter ni adalah kita tengok. Ni adalah segi empat tepat. Jadi panjang sisi yang di atas ni mesti akan sama dengan panjang sisi di bawah. Okay, panjang sisi yang kiri akan sama dengan yang kanan. Jadi kita tambahkan 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3 untuk kita dapatkan jumlah ukur lilit dia. Okay, kita buat 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3. Okay, kita akan dapat perimeter ataupun ukur lilit sekeliling ni adalah 16 cm. Okay, macam tu. Okay, next, kita tengok contoh 2. Dia kata tentukan perimeter bagi bentuk yang berikut. Okay, sama jugalah macam tadi. Masih lagi perimeter. Disebabkan perimeter, kita kira ukur lilit bentuk yang ni. Okay, kalau kita tengok sini, dia kata ini 4 cm. Yang ni pun akan jadi 4 cm. Ini pun 4 cm. Kenapa 4 cm? Sebab dia ada tanda ni. Maksudnya sama panjang lah sisi yang ni. Okay, ini pun akan jadi 4 cm. 4 cm. Okay, yang ni 3 cm. Okay, yang ni 3 cm. Okay, yang ni dia dah bagi dah. Okay, kita kena buat tanda macam ni lah. Sebab tanda 2 tu untuk 9 cm. Okay, ni 9 cm. Yang kanan 9 cm. Belah kiri dia ada tanda macam ni juga. So, dia akan jadi 9 cm lah. Okey, untuk sisi WV ni. Okey, WV ni macam ni kita nak tahu. Kita tambahkan 4 tambah 4 tambah 4. So, kita akan dapatlah dia punya panjang sisi ni. Dia akan jadi 12 lah. Sebab 4 tambah 4 tambah 4. So, jadi 12. Jadi, kita tambahkan, kita jumlahkan semua. Kita ambil daripada yang ni. Okay, 4 tambah yang ni jadi 3 cm. 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 9 tambah 9 tambah 12. Okay, jadi macam panjang pula kan. Tapi kita boleh je gunakan darab. Macam contohnya 4. 4 ni kan 3 kali. So, kita boleh buat 4 darab 3. Macam tu. Kita selesaikan je lah. Sebab ni ada berapa sisi ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8. Betul tak ada 8 nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, betul lah. So, kita totalkan macam biasa. Boleh tekan kalkulator lah. Kita akan dapat 62 cm. Kita tengok contoh yang seterusnya. Kita tengok contoh 3. Dia kata tentukan perimeter bentuk berikut. Yang ni dia bagi macam serong sikit lah. Tapi tak apa sebab dia dah bagi ukuran dekat sini. So, kita tengok yang start daripada atas ni. Okay, yang atas ni dia tak bagi. Dia tak bagi berapa cm. Tapi kita boleh tengok lah yang bawah ni. 6 cm. So, yang ni akan jadi 6 cm jugalah. 6 cm. Okay, 6 cm. 5 cm. Okey, yang ni kita tak tahu. Biar dulu. Okey, 4 cm, 6 cm, 9 cm. Okey, dekat sini dia tak bagi. Tapi dia ada maklumat 9 cm dan juga 3 cm. Okey, yang ni dia pun, kita pun belahkan. Okey, kat sini 3 cm lah. Okey, baki daripada 9 cm ni, maksudnya kita akan tolakkan 9 dengan 3. Jadi, 9 tolak 3 akan dapat 6 cm lah. Okey, jadi kita pun bolehlah jumlahkan ukur lilit dia. Okay, kita tengok ada berapa bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 nombor lah. Okay, ada 6 cm tambah 5 cm tambah 6 cm tambah 4 cm tambah 6 tambah 9. Kita tengok. Tadi kita kira ada 6 ukuran kan. Tengok kita kira sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Settle. Kita pun cubalah. Selesaikan, boleh tekan kalkulator lah.
Akan dapat 36 cm. Okay, kita tengok pula contoh yang keempat. Okey, dia kata ukur perimeter bagi objek dalam rajah di bawah. Okay, kat sini dia ada bagi jalan kira lah. Macam tu. Okay, kat sini dia dah bagi 3 cm. Yang atas ni 6 cm. Yang 3 cm. Okay, yang ni 1 cm. Yang permukaan rata ni kita senang lah nak kira. Okay, bila dia bagi permukaan yang melengkung, okay, kadang-kadang dia bagi dalam bentuk jejari untuk kita cari ukur lilit. Ukur panjang yang melengkung ni gunakan benar. Okay, kat sini dia bagi tahulah ada 6.3 cm. Okay, jadi kita jumlahkan. Ukur lilit ataupun perimeter bagi objek ni. Kita start daripada sinilah 1 cm, kita tambahkan dengan 3 cm, tambah 6 cm, tambah 3 cm, tambah 1, tambah 6.3. Jadi kita dapatlah jawapan 20.3 cm. Okay, next. Okay, soalan untuk penyelesaian masalah ni dia kompleks sedikit, tapi tak apa, kita boleh cuba untuk selesaikan dia. Okay, dia kata rajah di sebelah menunjukkan kawasan letak kereta. Okay, yang warna macam warna peach ni adalah kawasan letak kereta, sebuah kompleks beli belah. Okay, dia kata pihak kompleks beli belah ni hendak memagari seluruh kawasan letak kereta kecuali laluan masuk. Okay, laluan masuk sinilah dan pintu utama. Sekiranya kos memagar adalah RM80 semeter, berapakah kos yang ditanggung oleh pihak kompleks beli belah? Okay, maksudnya soalan ni dia nak berapa kos tanggung. Jadi benda pertama kita kena buat adalah kira perimeter dulu lah. Kira perimeter. Okay, benda yang kedua ialah kita akan dapat berapa meter tu, kita pun akan darabkan dengan 80 untuk tahu dia punya kos. Okay, kat sini kita tengok di sisi yang pertama ni dah. Okay, AB ni adalah ukuran dia. Okay, yang BC ni dia tak ada ukuran. Okay, tak apa, nanti kita akan kira. Okay, yang ni ada ukuran. Okay, yang ni adalah sebab dia buat tanda macam ni, maksudnya yang sisi belah kanan ni samalah 35 meter. Yang ni dia bagi ukuran. Okay, yang ni dia tak bagi ukuran. Okay, kita tandakan sikit. Yang ni kena kira. Okay, lepas tu yang ni dia bagi. Okay, yang ni tak perlulah. Tak perlu pagar dekat sini. Sampai sini je. A sampai L ni lah. Okay, jadi macam mana kita nak kira sisi yang pertama, kedua dan ketiga ni? Okay, kalau kat sini, dia tak bagi pun jarak ke apa kat sini kan. So, kita tengok di sisi yang berkaitan. Maksudnya, kita tengok belah kanan dan belah kiri. Okay, dekat sini kita tengok jumlah tinggi dia daripada D ni sampai G ni. Okay, yang sini kita tahulah 35. Okay, 35 tambahkan dengan 30. Tambah 30. Kita akan dapat 65. Okay, kalau kita tengok yang belah kanan dan belah kiri ni, hasil tambah sisi yang belah kiri ni sama sebenarnya. So, 65 ni mesti akan sama juga dari CB sampai ke bawah kan. So, kita pun boleh katakan 65 ni dia sama dengan BC tambah, kita tambahkan dengan 8. Okay, 8 tambah dengan 32. Okay, macam mana kita nak dapatkan BC sahaja? Kita tukar tempat. Yang 8 ni kita bawa dia ke kiri, 32 pun kita bawakan ke kiri. Jadi tinggalkan BC sahaja. Okay, kita buat macam ni lah. 65 tolak 8 tolak 32. Okay, bila kita dah tukarkan tempat 8 dengan 32 ni, kita kena tukarkan sekali dia punya simbol. Okay, kalau dia berada di sebelah kanan, positif. Bila dia dibawa ke belah kiri, dia akan jadi negatif. Jadi, BC adalah 25 meter. Kita dah selesaikan satu sisi. Okay, kita nak kira yang bawah ni pula. Okay, kita nak kira yang bawah ni, kita kena tengok sisi yang di atas. Kita tengok sisi yang ni dan juga yang ni. Okay, kita carikan dulu jumlah sisi yang belah atas ni. Sebab bila kita tambahkan sisi yang belah atas ni, dia akan sama dengan garisan, sama dengan panjang sisi yang bawah ni. Okay, jadi kita tambahkan sisi dia dulu. Kita tambahkan sisi dia. Kita buat 8 tambah 45 tambah 35 tambah 12.
Kita akan dapat 100 lah, 100 meter. Okey, 100 meter ni panjang daripada L sampai F ni lah. Sebab kita tambahkan yang ni dengan yang ni dengan yang ni. Okay, dia akan sama dengan panjang GK ni. Okay, macam mana kita nak tahu panjang GK ni? Kecuali pintu masuk ni, kita kena buat macam ni lah. GH tambah 10 tambah HK sama dengan 100. Okay, kita nak panjang GH dengan HK sahaja. Jadi, GH tambah HK 100, kita tolakkan dengan 10, kita akan dapat 90. Jadi, total yang bawah ni adalah 90. Okay, total untuk perimeter semua sekali ni, kita akan ambil 45 tambah 25 tambah 35 tambah 35 tambah 12 tambah 30 tambah yang bawah ni kita boleh ambil teruslah 90 tambah 32. Okay, kita cuba semak. Adakah betul yang kita senaraikan ni? Okay, kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya akan ada 8 nombor lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, settle. 8 nombor. Jadi kita totalkan semua ni, kita akan dapat 304. Okay, 304 ni adalah perimeter. Okay, selesai yang pertama, tugas yang pertama. Yang kedua adalah kita kira berapa pula kos dia. Okay, 304 meter ni kita akan darabkan dengan 80. Kita dapat tahulah berapa jumlah yang kita kena keluarkan untuk pagarkan kawasan tempat letak kereta ni. Okay, jadi jumlah dia adalah RM24,320. RM lah ni, ringgit Malaysia. Sebab kos kan? Sebab soalan kos, jadi kena jawapan akhir dalam ringgit Malaysia. Okay, seterusnya, pelajar boleh cuba kira sendirilah perimeter. Boleh guna barang-barang yang ada kat rumah, macam meja belajar ke, bingkai gambar ke, ataupun boleh ukur perimeter buku teks lah. Seterusnya kita lihat bagaimana cara untuk kira luas segitiga, segi empat selari, luas bagi lelayang dan trapezium. Sebelum kita mengira luas sesuatu objek tu, ada setengah benda tu dia tak ada bentuk yang tetap. Jadi kita boleh anggarkan luas. Yang pertama kita gunakan grid bersisi 1 unit. Maksudnya dia kan macam petak-petak ni. Yang ni dianggap 1 unit lah. 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit. Okay, yang ke bawah pun sama. 1 unit, 2 unit, 3 unit dan seterusnya. Petak kecil tu, kalau dia kurang daripada separuh, contohnya dia diliputi sebahagian yang ini sahaja. Jadi, dia tidak dikira sebagai satu. Kalau lebih separuh ataupun penuh, baru dikira sebagai satu. Yang ni teacher tak explain sangatlah sebabnya dalam subjek sains pun ada juga kan menganggar luas pelbagai bentuk. Okay, seterusnya kita lihat luas segitiga. Okay, cara untuk kita kira luas segitiga adalah dengan menggunakan formula ini. Okay, formula bagi luas segitiga ialah 1/2 darab panjang tapak. Okay, panjang tapak. Panjang tapak darabkan dengan tinggi. Okay, tinggi. Yang ni A, yang ni B lah maksudnya. Kita lihat contoh. Okay, dekat sini dia berkata cari luas bentuk di bawah. Okay, dia bagi segitiga bersudut tirus. Gunakan formula tadi 1/2 darab panjang tapak. Panjang tapak adalah 5 cm. Darabkan dengan tinggi. Darab 4. Okay, kita selesaikan yang ni dulu. 4 darab 5. Kita akan dapat 20. Okay, jadi kita kecilkanlah. Kat sini. 2/2, 1. 20 bagi 2, 10. Jadi, luas bagi bentuk ini adalah 10 cm kuasa 2. Okay. Seterusnya kita lihat luas bagi segi 4 selari. Okay, dia kata kat sini, luas segi 4 selari sama dengan AB. Maksudnya A darab B terus. Maksudnya A darab B. Okay, dia kata secara amnya, luas segi 4 selari sama dengan panjang tapak darab tinggi. Okey, panjang tapak darab tinggi. Sama jugalah macam tadi.
Panjang tapak ni A kita. Lepas tu tinggi tu adalah B. Senang saja. Dia lebih kurang macam kita kira segi 4 tepat atau segi 4 sama panjang darab lebar. Macam tu. Okay, seterusnya kita lihat contoh. Kita gunakan formula panjang tapak darab tinggi. 6.2 darab 3. Kita akan dapat 6.18 cm kuasa 2. Next, kita tengok luas lelayang. Okay, dia kata luas lelayang sama dengan 1/2 AB. 1/2 darab A darab B. Ataupun kita akan kata luas lelayang ni sama dengan 1/2 darab hasil darab panjang 2 perpenjuru. Okay, kita tengok cara untuk kira. Okay, kat sini dia kata cari luas bagi lelayang di bawah. Okay, kalau kat sini dia bagi 2 cm. Yang ni 3 cm. Okay, kita dah adalah panjang yang A ni. Okay, A kita adalah 5 cm. Okay, dia tak bagi pun B. Okay, macam mana kita nak cari B? Kat sini dia dah bagi simbol sama ni. Sama panjang ni, sisi ni. Jadi kat sini akan jadi 2 cm. Yang ni pun akan jadi 2 cm lah. Ini akan jadi 2 cm. Jadi panjang kepada B kita ni, dia adalah 4 cm. Darabkan dengan 4 cm. Okay, silap ni A sahaja. Okay, B kita adalah 4 cm. Jadi nak cari luas 5 cm darab 4 cm. Kita akan dapat 20 cm kuasa 2. Okay, next kita tengok luas trapezium. Okay, senang je lah sebab cara pengiraan luas ni dia sangat mudah. Kalau kita tahu di mana tempat ataupun di mana sisi yang terlibat. Okey, kita tengok pula trapezium. Okey, luas bagi trapezium ni adalah 1/2 darab A tambah B darab dengan tinggi. Okey. Kita kena tambahkan dua sisi yang selari ni. Kalau kita tengok, okey, sisi yang selari, okay, kita tambahkan dia dulu. Lepas tu kita darabkan dengan tinggi ni lah. Okey, kita tengok contoh. Okey, kat sini dia bagi sisi yang selari ni 2 dengan 5.4. Okay, untuk tinggi dia bagi 3. So, kita gunakan formula dia. 1/2 darab 2 tambah 5.4 darabkan dengan 2. Yang ni kita boleh potong lah yang luar ni. So, kita selesaikan yang ini sahaja. Jadi, kita akan dapat 5.4 cm kuasa 2. Okay, seterusnya kita lihat contoh 10. Rajah di sebelah menunjukkan sebidang tanah PRTV yang berbentuk segi 4 tepat. Okey, ni PRTV ni segi 4 tepat. Kawasan segitiga PQW. PQW ni dia kata dan trapezium ni UTSX. Masing-masing digunakan untuk menanam pokok pisang dan rambutan. Okey, ni pokok pisang, pokok rambutan. Kawasan selebihnya yang berlorik digunakan untuk menanam pokok betik. Hitung luas kawasan tanaman pokok betik. Okey, kalau untuk soalan ni, kita cari dulu luas segi 4 tepat kita ni. Okey, yang pertama cari luas 4 tepat. Segi 4 tepat. Segi. Cari luas dulu. Okay, lepas tu kita cari luas segi. Cari sikit. Cari luas segitiga dan trapezium. Inilah macam tu. Lepas tu yang kedua, yang ketiga kita tolakkan. Okey, segi 4 tepat ni kita akan tolakkan dengan segitiga dan trapezium. Macam tu. Kita dapatlah. Okey, ni adalah perancangan kepada untuk kita nak jawab ni. Okey, mula-mula cari luas segi 4 tepat dululah. Okey, kat sini dia dah bagi sisi yang di sini adalah
4 tambah 12. Okay, 4 tambah 12. Okay, kita cari luas segi 4 tepat dulu. Okay, 4 tambah 12. Okay, sisi yang pertama ni kita darabkan dengan tinggi dia ni. Okay, tinggi dia ni adalah 10 lah. Sebab 5 tambah 5 jadi 10. Didarabkan dengan 5 tambah 5. Okay. Kita nak cari yang ni dulu ni. Kita buatlah sama dengan sikit. Lepas tu 4 tambah 12, 16. Darab 10, kita akan dapat 160 meter kuasa 2. Okay, cara untuk kita cari segi 3 pula. Segi 3 sama dengan 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Okay, panjang tapak dia adalah 4. Tinggi dia adalah 5. Cuba selesaikanlah. Yang ni 1, 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi 2 darab 5, 10 meter kuasa 2. Okay, macam mana pula untuk trapezium? Untuk trapezium ni sama dengan 1/2. Okay. Hasil tambah sisi selari, sisi yang selari. Okay, kalau kita tengok kat sini, yang selari adalah 3 dan 4. Jadi kita tambahkan 4 dan 3 ni. Kita darabkan dengan tinggi, darab 5. Lepas tu, kita selesaikan 1/2. 4 tambah 3, kita dapat 7. Darabkan dengan 5. Kita dapat 35/2 lah. 5/2. Okay, jadi cara untuk kita selesaikan soalan ni 160 tolakkan dengan 10 tolakkan dengan 35/2 ataupun 35/2 ni kita boleh tulis sebagai 17.5 lah. 17.5. Kita tolakkan dengan 17.5, kita akan dapat luas bagi tanaman pokok betik adalah 132.5 meter kuasa 2. Okay, seterusnya lihat perkaitan antara perimeter dan luas. Okay, macam mana kita nak tengokkan perkaitan dia? Adakah maklumat dari perimeter tu dapat membantu untuk kita kira luas, ataupun maklumat daripada luas tu membantu kita untuk kira perimeter? Okay, jom kita tengok. Dia kata kat sini contoh 11, diberi luas sebuah kebun berbentuk segi 4 sama ialah 500 meter kuasa 2. Cari perimeter kebun tersebut. Cari perimeter kebun itu. Okay, dia kata segi 4 sama. Okay, contohlah ni, teacher dah sediakan satu gambar supaya pelajar lebih faham. Okay, dia kata segi 4 sama. Jadi, sisi yang ini mesti sama dengan sisi yang ini. Betul tak? Okay, jadi maksudnya kita kena gunakan punca kuasa 2, 500. Okay, untuk kita dapatkan berapa panjang sisi yang ini dan sisi yang ini. Okay, biasanya yang ni kan segi 4 sama. Jadi dia punya sisi mesti sama. Okay, kita kirakan. Okay, punca kuasa 2, 500, kita akan dapat 22.36. Boleh tekan kalkulator lah ni. Okay, maksudnya sisi ni adalah 22.36 meter. Okay, maksudnya dia punya keliling-keliling ni sama je lah. Yang ni pun 22.36 meter. Yang ni pun 22.36 meter. Ini pun sama. So, dia nak cari perimeter. Kita boleh buat 22.36 meter. Kita darabkan dengan 4. Kita akan dapat 89.44 meter. Okay, seterusnya ialah contoh 12. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segi 3 PQS yang berada dalam sebuah segi 4 tepat. Okay, segi 4 tepat. Okay, perimeter segi 4 tepat ialah 42 cm. Dan panjang segi 4 tepat itu adalah 2 kali lebarnya. Okay. Yang ni contohnya 1. Okay, yang ni akan jadi 2.
Cari luas segitiga PQS. Okey, kalau dia nak suruh cari PQS sahaja, kita kena tahu dululah sisi yang ini berapa cm, berapa cm, berapa cm. Okey. Untuk luas segitiga ni kita guna formula yang ini sahajalah. 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Sebelum tu kita kena cari dulu apa sisi-sisi yang terlibat. Kita kata perimeter ni 42 cm. Okey, 42 cm. Okey, yang ni katakanlah X. Yang ni akan jadi 2X lah sebab sisi yang panjang ni adalah 2 kali lebarnya. Okey, ni pun akan jadi X, yang ni akan jadi 2X. Okay, jadi kita tambahkan dulu X ni, X tambah X, 2X, 2X, 4X, 6X. Jadi 42 cm ni kita samakan dengan 6X. Okay, macam mana kita nak dapatkan X sahaja? Kita bahagikan 2 ni, kita akan dapat 7 cm. Okay, jadi setiap sisi ni, yang ni 7 cm, lebar 7 cm, panjang dia 7 cm darab 2, 14 cm lah. Okay, sekarang kita dah dapat untuk panjang tapak. Mana pula untuk tinggi? Okay, untuk tinggi ni tadi kita kira 7 cm. Jadi kita masukkan je lah dalam formula. 1/2 darab 14 darab dengan 7. Okay, sebab kat sini kita tak tahu dia segitiga apa. Kalau dia bagi macam ni, barulah kita akan kata dia segitiga bersudut tegak, tapi dia tak ada tanda ni, so kita kena assume dia adalah segitiga bersudut tirus. Okay, jadi kita pun selesaikan 1/2, 2/2, 1, 14 bahagi 2, 7. Okay, 7 darab 7 kita akan dapat 49 cm kuasa 2. Itu sahaja. Okay, kita dah sampai ke penghujung pembelajaran. Jadi kat sinilah pelajar boleh tengok cara untuk kira perimeter. Perimeter tadi adalah awak punya ukur lilit. Ukur lilit ni senang je lah, keliling sahaja. Yang luas macam kita cuba jawab tadilah, dia ada formula dia. Kalau segitiga ni sama dengan 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Untuk segi 4 selari, panjang tapak darab tinggi sahaja. Untuk lelayang 1/2 darab hasil darab 2 penjuru. Maksudnya hasil darab yang ini dengan yang ini. Okey. Hasil darab A dan B ni. Okay, trapezium pula untuk kira luas dia 1/2 darab hasil tambah sisi selari. Sisi yang selari maksudnya A dan B ni sisi yang selari. Kita tambahkan dia dulu. Lepas tu kita darabkan dengan tinggi. Okey. Next. Okey, akhir kata dari teacher. Peluang paling luas adalah dengan memanfaatkan waktu sekarang. Okay, bila kita abaikan waktu sekarang, kita akan rugilah di kemudian hari. Okay, sekian, itu saja. Kita akhiri kelas dengan surah Al-As. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.